to do is play with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamran Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen creepy. Sorry sangat-sangat kamu tahu kamu dah lama gila tak buat video kan. Sebab sekarang ni dah hujung-hujung final dah guys. Dah hujung-hujung semester dah. InsyaAllah lah mungkin ini video terakhir. Korang nampak background bilik ni. Bilik saya dekat rumah saya di Kelantan. Mungkin lepas ni dah tak jejak kat Kelantan. InsyaAllah. Amin. So, untuk cerita malam ni, kita ada kisah dari seorang subscriber Kama berumur 23 tahun dan dia kongsi pengalaman-pengalaman seram yang pernah dia alami sepanjang 23 tahun guys. So, tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah yang pertama tentang Spirit of the Coin, and kisah ni berlaku pada tahun 2012. Masa tu dia berumur 12 tahun. Oh, kita sebaya ya. Masa tu baru nak ambil peperiksaan UPSR kan. Sekolah dia ni merupakan sekolah kebangsaan harian dekat Johor Bahru, and dia merupakan anak cikgu, salah seorang cikgu dekat sekolah tu. So macam biasa, cikgu-cikgu memang akan bagi free time lah dekat budak-budak darjah 6 ni untuk lakukan aktiviti bebas lepas UPSR habis. So satu hari ni kawan dia bernama Farah, bukan nama sebenar. Farah ni ajak lah diorang ni macam try satu permainan ni, which is Spirit of the Coin. Masa awal-awal tu dia tolak lah ajakan Farah ni sebab dia rasa macam permainan tu menakutkan lah, macam merepek and tak masuk akal untuk kita main something and then benda tu datang macam tu kan. Tapi bila dia tengok kawan-kawan dia lain macam takut nak join, jadi dia pun ambil keputusan untuk main sekali dengan Farah, macam support kawan-kawan dia yang takut tu lah. Lepas tu masa hari tu diorang pun duduk lah dekat satu pondok ni dekat belakang blok C, which is blok kedua paling belakang, di mana blok tu berhampiran dengan bangunan makmal komputer. Masa tu dalam pukul 11 pagi ya, Farah pun start lah dengan dia lukis sendiri papan Ouija tu. Dia dah lukis siap-siap lah dari rumah. So dengan beraninya dia letakkan jari pada duit 50 sen tanpa fikir apa-apa. Sebelum tu Farah kawan dia tu adalah pesan dekat geng-geng diorang yang tengah main ni. Diorang ada dalam 5 orang waktu tu. Macam bagi tahu pantang larang lah masa main, which is jangan sesekali angkat jari ketika permainan sedang berlangsung. So Farah pun start lah bacaan nak panggil spirit tu kan. Masa tu dia ingatkan tekaan dia betul tau, pasal tak masuk akal punya game pasal merepek game ni kan. Tapi selang 5 minit lepas tu tiba-tiba duit tu bergerak ke tulisan yes. Mula-mula dia ingatkan Farah kawan dia tu yang gerakkan sendiri duit tu kan. Jadi dia tegur lah Farah tu, weh tipu lah benda ni, kau yang gerakkan kan. Dan masa tu Farah tanya, siapakah nama awak? Dan duit tu bergerak ke huruf-huruf mengeja nama. Korang tahu tak nama apa? Last kali diorang eja nama Farah. Waktu tu dia dah rasa macam tak sedar hati lah. So tak sengaja dia terangkat jari dia masa duit tu tengah bergerak sendiri. Lepas tu dia baru teringat patah larang tu. Dia pun cepat-cepat letakkan jari dia balik kan. Tapi tak ada siapa pun perasan yang jari dia terangkat waktu tu. So lepas diorang dah tanya beberapa soalan dekat Spirit of the Coin tu, diorang putuskan untuk tamatkan game tu malam tu. Diorang putuskan untuk tamatkan game tu kat situ. Tapi masa diorang macam nak bagi tahulah yang diorang nak balik kan, nak bagi tahu dekat papan tu, tiba-tiba duit tu bergerak ke perkataan no.
Korang tahu tak terkejutnya diorang waktu ni. Diorang pandang sesama sendiri macam each other buntu nak hadap situasi ni. So masing-masing macam baca ayat kursi dalam hati kan. Farah cubalah tanya balik, and nasib baik duit tu pergi balik ke perkataan yes. After dah tamat tu, diorang bersurai daripada tempat tu, macam masing-masing buat macam tak ada apa-apa yang berlaku lah. And pada keesokan harinya, tak ada apa-apa yang berlaku, sekolah masih aman. Tapi selang beberapa hari, ada beberapa gangguan yang terjadi. Contohnya macam ada pelajar yang nampak kelibat hitam lalu lalang dekat perpustakaan, which is perpustakaan tu terletak dekat blok C. And ada juga classmate diorang yang nampak kelibat arwah nenek dia dekat bangkunan makmal komputer. Gangguan-gangguan ni lah yang menyebabkan cikgu-cikgu dekat sekolah tu macam nak siasatkan apa puncanya kan. Macam tiba-tiba semua serentak gangguan ni. Masa tu dia kata Allah je lah yang tahu betapa banyaknya dia berdoa supaya nama dia tak naik kan. Sebab mak dia kan salah seorang cikgu kat sekolah tu. Kalau lah dapat tahu, mesti mak dia akan mengadu dekat ayah dia juga. Sekali satu hari ni terpecah rahsia juga korang. Ada cikgu yang buat pengumuman tentang pelajar-pelajar yang bermain Spirit of the Coin, tapi cikgu tak dapat maklumat lah tentang siapa yang bermain. Dan sejak hari tu memang diorang berlima ni insaf tak nak percaya dah mana-mana ajakan merepek lagi kan daripada kawan-kawan diorang. Kisah yang kedua tentang camping dekat sekolah. So kejadian ni pun berlaku waktu dia darjah 6 kan, 2012. Sebab camp ni antara aktiviti yang adalah selepas kita habis UPSR. So kejadiannya waktu tu malam-malam ada permainan burung hantu. Permainan burung hantu ni dijalankan tanpa pengetahuan pelajar-pelajar kat situ lah. Tahu-tahu je diorang semua diminta untuk tutup mata guna kain. Cerita pasal burung hantu ni Kamal pernah juga dengar daripada salah seorang subscriber Kamal before this, yang macam game dia memang kebanyakannya cikgu diorang tak bagi tahu tau. Tiba-tiba je ada game burung hantu malam tu. So masa tu murid-murid darjah 6 ni semua dibawa dan dipecahkan oleh cikgu-cikgu yang bertugas. Diorang tak duduk lah dalam kumpulan-kumpulan geng-geng diorang kan. So time ni dia dah rasa macam seram sejuk lah, sebab terdengar bunyi-bunyi yang cikgu-cikgu tu pasang kan. Just nak tambah seram je kononnya. Tambah-tambah pula dia seorang anak kepada cikgu kan. So mostly memang cikgu-cikgu akan tertarik nak kacau anak cikgu ni lah, sebab anak kawan dia macam tu. So masa tu dia dibawa oleh seorang cikgu yang bernama Cikgu Nur, bukan nama sebenar. So sampai je dia dekat satu kawasan ni, dia dipindahkan lagi ke kawasan lain. Lepas tu bila macam dia nak bangun, tiba-tiba kepala dia macam terhantuk kuat tau dekat satu benda keras yang ada dekat depan dia. So dia ingatkan dia terlanggar lah kepala budak lain kan. So dia macam sorry. Lepas tu dia ditempatkan dekat sebuah kawasan lagi, macam ada orang gerakkan dia. Time tu dia terdengar suara macam riuh sangat kat belakang tau. Siap ada yang macam panggil nama dia. So dia fikirlah mungkin dia tengah ada dekat tengah-tengah kawasan. Faham tak? Keliling tu budak-budak yang kena tutup mata kan. Lepas beberapa minit tu, dia buka kain kat mata dia tu. Dia pandang sekeliling, memang terkejut gila sebab dia tengok kawasan belakang dia tu sebenarnya kosong. And dekat depan dia pula ada sebuah kayu yang macam telah dipotong lah kayu tu. Waktu tu dia macam yakin gila lah yang tadi dia terhantuk tu bukan kayu, sebab dia tengok kayu tu macam rendah, mungkin dia terlanggar tiang ke something lah. Tapi yang menjadi persoalan dia, suara siapakah yang dia dengar bising-bising kat belakang tadi tu. Siap sebut nama dia lagi. Lepas tu after dah habis game tu, diorang dibenarkan pergi ke kemah lah untuk tidur kan. Keesokan harinya, masa diorang ada macam session survival lah, macam masak dalam hutan apa semua tu. Lepas tu time tu lah ada yang buka cerita. Dia kata malam ada seorang murid tahun 6, nama dia Faris, bukan nama sebenar. Orang tak jumpa dia. Waktu tu semua pelajar-pelajar lain semua dah pulang ke kemah lah. Lepas tu cikgu-cikgu semua cari dia. Berupanya Faris ada dekat kawasan paling hujung sekali dekat padang sekolah, di mana dia betul-betul berada dekat satu pintu kecil. And pintu tu merupakan pintu yang menghubungkan kawasan sekolah dengan sebuah longkang besar dekat sebelah padang. So side Faris
Faris cerita ada cikgu yang telah bawa dia dekat situ. Lepas tu dia sangat pelik lah sebab dia rasa macam dah lama sangat dia duduk dekat situ kan. Tapi bila dia buka mata rupa-rupanya so macam tak tahu siapa yang bawa sebenarnya weh. Plus ada ke cikgu yang sanggup nak bawa murid ke kawasan yang begitu jauh daripada orang lain? Seram tu. So itulah 2 pengalaman daripada dia waktu kecil-kecil dulu. Menjelang besar pada tahun 2017, kejadian seram lagi berlaku dekat camping dekat UTM. Kisah ni pula berlaku masa sebelum dia nak ambil SPM tau. Sorry, kamu tak bagi nama daripada awal tadi kan? Kita bagi nama Diana lah. Diana bukan nama sebenar. Ayah. So Diana membesar dengan keluarga yang sangat strict lah. Ayah dia sangat tegas. So dari kecil sampai remaja memang dia tidak dibenarkan untuk keluar dengan kawan-kawan. Setiap kali sekolah macam ada buat aktiviti kat luar sekolah, dia memang tak boleh ikut lah. Sebab ayah tak kasih. Dan disebabkan 2017 ni tahun terakhir bergelar sebagai seorang pelajar sekolah kan. Jadi ayah dia pun bagilah ikut satu program camping lah 2 hari 1 malam dekat UTM yang dianjurkan oleh pihak sekolah dia. Of course lah korang, Diana excited gila sebab yelah kita dapat keluar dengan kawan-kawan, tidur sama-sama dengan kawan-kawan kan. Dah lah susah nak keluar. Dan sebelum pergi tu ayah dia ada pesan tau. Dia kata jagalah mulut waktu dekat sana nanti sebab kawasan tu kan hutan. So dia faham-faham je lah kan. Jadi sampainya dia dekat sana, diorang ni diberi taklimat dululah. Macam biasalah kita pergi camping kan, cikgu akan bagi taklimat tentang aktiviti yang bakal diadakan dan tentang kawasan-kawasan penting dekat sekitar hutan tu. So selepas tu diorang diarahkan untuk mendirikan kemah. So diorang pun letaklah barang-barang dalam kemah apa semua. Lepas tu barulah start aktiviti pertama lepas solat Zuhur, which is aktiviti jungle trekking. So dalam aktiviti tu diorang kena cari arah ke anak sungai yang berhampiran lah. So dekat situ diorang adalah aktiviti masak Maggi. Lepas tu kena create nama kumpulan, ice breaking lah time tu kan. So waktu tengah sesi memasak tu, suasana waktu tu macam meriuh lah. Waktu tu kumpulan Diana ni tak dapat nak nyalakan api lagi walaupun diorang dah kesuntukan masa lah waktu tu. Tapi still tak dapat nak nyalakan api. So dia ambil keputusan untuk tiup lah bara api tu untuk memarakkan lagi api supaya Maggi diorang tu dapat dimasak lah. Waktu tu keadaan normal je. Tiba-tiba bila Diana ni nak bangun, dia rasa macam kawasan dia sekeliling dia tu macam kosong and ada bunyi macam berdesing tau. Sangat kuat dekat telinga dia. Lepas tu dia macam buka tutup mata dia beberapa kali and dia tersedar waktu tu diorang semua telah diarahkan untuk sambung semula ke sesi jungle trekking. Tapi kali ni diorang kena lalu anak sungai. So Diana macam dah pelik lah situasi kat situ kan. Dah lah siang lagi korang. Lepas tu Diana buat tak indah je lah apa yang dia rasa tu kan. And then diorang pun start lah jungle trekking tu. So mula-mula kumpulan Diana ni ada kat paling depan sekali tau. Tiba-tiba kejadian tadi tu berlaku balik. Dia rasa macam berdesing and then suasana tiba-tiba diam. Tiba-tiba dia rasa macam orang-orang kat sekitar dia macam hilang tau. Lepas tu sedar-sedar dia buka tutup mata, sedar-sedar je dia dah terduduk dalam air. And then kawan dia tanya, Fia bukan nama sebenar. Dia kata kau okey ke? Sambil dia macam tolong Diana ni untuk bangun tau. Waktu tu dia macam separa sedar tau. Tahu-tahu je kawan-kawan tim dia tu lah kan dah mengelilingi dia dah dalam keadaan cemas. Tapi waktu tu dia macam hilang arah tau. Macam fikiran dia kosong. Lepas tu dia tanyalah dekat Fia, siapa kau? Kenapa aku kat sini? Dan soalan tu juga dia tanyakan dekat ahli kumpulan dia yang lain. Otak dia pun waktu tu macam tak dapat nak proses lah siapa nama dia, macam ni dia boleh ada kat situ. Dia tiba-tiba lupa. Lepas tu Fia kawan dia ni macam dah dapat agak something lah dekat si Diana ni kan. Lepas tu dia terus minta Diana macam bangun lah untuk kita gerak-gerak jalan. Buat macam jangan orang kata apa, sebab diorang kat tengah-tengah hutan kan. Lepas tu diorang teruskan berjalan. Tahu-tahu je diorang adalah 2 orang paling belakang sekali. Sebab Diana masa tu macam
tak boleh nak jalan betul sangat, mungkin tu yang jadi lambat. Waktu diorang berdua kat belakang tu, memang diorang betul-betul terakhir kat belakang. Sebab kat belakang tak ada fesi pun. Hampir 20 minit lah diorang kena lintas sungai kat situ. Dia masih lagi tak dapat mengenali diri dia, si Diana ni. Dia tak dapat kenal lagi orang kat sekeliling dia, and dia masih tak tahu dia berada dekat mana. Fia yang kawan dia tu arahkanlah dia kan untuk cari Fesi, ceritalah dekat Fesi, sebab Fia pun tak tahu nak kena buat apa. Tapi Diana rasa macam dia macam berjalan tu bukan dia sendiri yang nak, macam dia dibawa oleh kaki dia sendiri ke dalam kemah. So akhirnya sampai kat dalam kemah, tiba-tiba Diana menangis sekuat hati. Dia rasa macam dia risau, dia takut macam dia dibawa ke alam lain. So Diana cubalah ambil air mineral kan, lepas tu dia sapu kat muka sambil selawat. Alhamdulillah, dia terus ingat apa sebenarnya yang berlaku. Waktu tu dia terdengar ada suara daripada kemah sebelah tau. Ada pelajar lah yang bercerita. Dia kata, "Weh, kau ada dengar tak tadi ada suara perempuan yang tiba-tiba tak ingat dia siapa?" So macam dia tak sangka lah perempuan cerita tu dah tersebar kan. Keesokan harinya tak ada benda pelik lah yang terjadi dekat Diana. Diorang Alhamdulillah pulang dengan selamat. Tapi setelah difikir-fikirkan semula, kejadian ni mungkin berlaku sebab penghuni dekat hutan tersebut marah dekat diorang sebab diorang terlalu bising, dan mungkin ada antara diorang ni yang terusik lah benda-benda milik diorang. Tapi kenapa Diana yang kena, wallahualam. Sebab bila benda-benda ni pun bukannya senang-senang dia nak masuk dalam badan manusia, nak kacau manusia. Hanya orang-orang tertentu je lah yang mungkin dia lemah semangat ke, ataupun ada special sense dalam dia ke, wallahualam. So kisah yang seterusnya tentang sleep paralysis yang berlaku dekat Diana. Kejadian ni baru lagi berlaku guys tahun lepas, di mana Diana sambung belajar dekat satu UiTM ni lah. So dalam college UiTM tu, terpaksa dirahsiakan nama college tu. Dia kongsi bilik dengan 2 orang. Waktu tu dia ditempatkan dekat aras yang paling bawah. So aras paling bawah ni merupakan aras yang paling sedikit lah penghuni, sebab biasanya memang pelajar-pelajar perempuan yang ada masalah kesihatan ataupun pelajar-pelajar transit, itu diorang tempatkan kat bawah lah supaya tak payah nak kena naik tangga apa semua kan. So ada kisah lah macam mana Diana ni boleh ditempatkan dekat bilik aras bawah sekali tu. So waktu tu dia daftar masuk college. Dia diberitahu staff college kat situ yang bakal roommate dia ni ada sedikit masalah pendengaran. So Diana okey je lah kan, asalkan ada kawan nak berbual tahu tidur kan. So masa awal-awal SEM tu keadaan normal je, dan dia macam tak hadap apa-apa gangguan pelik lah. Walaupun jiran-jiran bilik dia tu sebenarnya kosong, tak ada penghuni. Tapi ada satu malam ni, waktu tu dia tengah duduk dekat meja belajar, which is sebelah katil dia. Dia tengah nak siapkan assignment. Lepas tu roommate dia pula, dia bukan nama sebenar, tengah tidur dekat atas katil. Lepas tu waktu dia tengah menghadap laptop sambil dengar lagu pakai earphone kan, dia toleh ke arah dia tadi tu, sebab dia nampak dia tu macam tengah mengigau. Tangan dia macam terkapai-kapai macam tu kan. Tapi bila dia tengok, dia masih tutup mata. Selang beberapa minit lepas tu, dia terdengar macam dia panggil nama dia pula dengan suara yang sangat perlahan. So Diana pandanglah dia kan. Diana kan tengah pakai earphone. Lepas tu dia terus cabut earphone dia. Tengok dia masih tutup mata. Selang beberapa saat, tiba-tiba kawan dia tu terbangun dari tidur dalam keadaan tercungap-cungap tau. Lepas tu dia pandang si Diana ni. Dia tanya, "Awak tak dengar ke saya panggil tadi? Saya jerit panggil banyak kali." Lepas tu Diana katalah, "Saya tak dengar." Lepas tu kawan dia ni terus bangun mengucap selawat sambil baca ayat-ayat kursi semula. Lepas tu kawan dia ceritalah dekat dia tadi, ada satu makhluk hijab. Aku macam meremang. Okay. Sebab dia takut sangat waktu tu, dia cuba jerit panggil nama si Diana ni, tapi dia macam seolah-olah panggil dia sekali je. So Diana cubalah tenangkan dia waktu tu kan, dan dia gagahkan jugalah tanya makhluk tu ada lagi ke. Tu dia cakap ada, dan kali ni makhluk tu berada dekat sebelah katil dia pula. Hanya Allah je yang tahu betapa terkejutnya si Diana ni kan. Jadi dia ambil keputusan untuk pasang ruqyah lah. Tapi kamu tak sangka pula kan kalau kamu rasa macam Diana ni macam ada sense something, like sixth sense or something. Sebab
dia dapat rasa macam ada orang panggil dia ketika orang tu tengah kena sleep paralysis. Kita kalau kita banyak kali kan, kalau kita kena sleep paralysis, kita macam nak panggil orang tu tapi orang tu macam tak pandang kita kan. Dia macam biasa je lalu depan kita apa semua, kita minta tolong tapi tak dapat. Tapi in this case Diana ada toleh dia tapi dia macam tidur je. Tapi dia dapat dengar. Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Ya Allah, tak apalah. So, ini yang baru-baru berlaku, kisah yang terakhir daripada Diana. So, baru-baru ni Diana ada marathon cerita creepy daripada YouTube Kama. Lepas tu ada satu video, dia tengah tengoklah video tu kan, tiba-tiba ada satu bau bunga melati singgah. Lepas tu dia cubalah positifkan diri. Mungkin jiran dia kot yang beragama Hindu kan, tengah sembahyang ke apa. Sebab bau tu selalu terhidu waktu diorang tengah sembahyang. Tapi selalunya akan dengar bunyi loceng kalau diorang sembahyang. Tapi kalau ni bunyi loceng tak dengar pula waktu tu. So benda dia macam tertanya-tanya lah, kenapa tiba-tiba ada bau haruman bunga melati pula time dia tengah tengok cerita video seram tu kan. So Itulah dia sedikit sebanyak cerita daripada pemilik kisah ni. And by the way, sorry Kama baru perasan kat bawah sekali ni dia bagi tahu nama dia Aidan. Okay, bukan Diana. So nasihat Aidan atau Diana, banyakkanlah membaca ayat suci Al-Quran sebagai pelindung diri dan hidupkanlah rumah atau bilik kita dengan alunan-alunan ayat Allah supaya benda yang tidak sepatutnya itu tak dapat menumpang. So itulah dia kisah creepy kita pada hari ini. Thank you Aidan atau Diana sebab sudi berkongsi pengalaman seram awak dengan kita semua peminat creepy hari ini. And semoga awak sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. So itu sajalah video untuk hari ini. Thank you yang datang video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye.